Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kau surat berapa? 85. Kau berapa? 84. Kat mana? Sebahagian daripada sebesar-besar perkara. Situ. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu sembahyang. Kita semua tidak dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Setiap orang mesti ada satu orang yang dibimbing. Pihak pemerintah pula wajib menjanjikan seksa ke atas mereka, sama ada dalam bentuk perang dan sebagainya. Kita hendaklah memarahi mereka dengan semarah-marahnya, seperti kita memarahi orang yang membinasakan harta kita, malah lebih dari itu. Dalam keadaan begini, kita diwajibkan mengerjakan sembahyang zuhur juga kerana tidak memperolehi syarat sah sembahyang Jumaat. Dan tidak berdosa meninggalkan sembahyang Jumaat dalam keadaan begini, tetapi kita hendaklah bersungguh-sungguh menyuruh mereka belajar sepenuh masa, siang dan malam. Dan haram bagi kita mengerjakan sembahyang Jumaat sebab tidak memperolehi bilangan 40 orang. Ketika ini usaha tegas dalam amar ma'ruf lebih utama dan lebih baik kerana ia adalah wajib dan fardu ain ke atas orang yang berkuasa, daripada kita duduk beribadah sedangkan ada pihak lain yang mengatakan haram mengerjakannya. Dan dia kata, sebahagian daripada sebesar-besar perkara mungkar adalah tidak tahu sembahyang. Maknanya sebahagian daripada perkara-perkara mungkar. Perkara mungkar ni memang jelas dosa besar. Perkara mungkar itu memang jelas daripada dosa besar. Dia kata iaitu orang yang tidak tahu sembahyang. Salah satu daripada dosa besar. Ada orang sembahyang dalam keadaan tahu. Ada orang sembahyang dalam keadaan tidak tahu. Ada orang tahu cara sembahyang tapi tidak sembahyang. Dia lain belaka. Dan dia kata kita semua tidak dimaafkan dalam meninggalkan tanggungjawab ini. Dan maknanya tidak dimaafkan. Kalau tinggal berdosa, setiap orang mesti ada satu orang yang dibimbing. Pihak pemerintah pula wajib menjanjikan seksa ke atas mereka, sama ada dalam bentuk perang dan sebagainya. Maknanya pemerintah ni wajib menjanjikan seksa. Maknanya wajib menjanjikan seksa. Kalau seseorang itu tinggal solat, gapo pemerintah patut buat? Pakat lok ke, tengok saja ke, sengih ke, senyum ke? Orang tinggal sembahyang ni pemerintah kena buat gapo? Pemerintah kena buat gapo? Maknanya kalau pemerintah hak ada tidak masih lagi boleh nak tegah orang yang tinggal sembahyang, tu dosa belaka. Tak kira pemerintah tu dari orang sekular, pemerintah daripada orang alim, orang hak pakai serban, pakai piyak, kalau masih lagi ada hak tidak sembahyang, tinggal sembahyang, pemerintah tidak ada kuasa, ataupun ada kuasa tapi tidak ambil tindakan, dosa besar belaka. Dosa besar. Bukan dosa kecil.
Dah. Batu dia kata tadi, menjanjikan seksa ke atas mereka. Maknanya nak buat gana orang hatak mayat. Kena piak ke, masuk jara ke, denda ke, masih lagi tidak ada. Benda ginilah yang wajib kita tekankan. Dan dia kata pula, kita hendaklah memarahi mereka dengan semarah-marahnya, seperti kita memarahi orang yang membinasakan harta kita. Marah kepada orang semaya ni bukan kata marah biasa, marah sungguh orang tak semaya. Sebab tu dia sebut di dalam kitab Safinatun Najah, salah satu benda yang tidak boleh kita hormati iaitu tarkus solah, orang yang meninggalkan solat. Apabila orang yang meninggalkan solat itu orang yang tak semaya ni minta air dengan kita, haram kita bagi. Walaupun air masa tu tak ada air, kita pun bagi, haram pun dia. Kecuali dia bertaubat pada masa tersebut. Yang mana dia sebut salah satu perkara yang dilarang hormati iaitu zani muhsan. Zani muhsan iaitu penzina yang sudah nikah. Ini tidak boleh. Yang kedua, babi iaitu khinzir, tidak boleh juga. Yang ketiga, kalbu ukur iaitu anjing gila. Dan yang keempat, tarkus solah iaitu orang yang meninggalkan solat. Yang kelima, murtad. 5 golongan ni tidak boleh hormati. Tengok, tak boleh hormat. Dah ramai mana anak dalam rumah lah ni, ramai mana hak tak semayat. Mak boleh ada masuk. Dah kalau tak masuk, anak nak makan gapo bagian mak. Apabila kita tidak marah, tak suruh anak solat, seperti mana kita menghalalkan apa yang diharamkan. Jangan main-main. Kalau kita menghalalkan apa yang diharamkan, jelas-jelas murtad, kafir. Kalau kita kata kafir, dia mau marah. Kata rasa akidah boleh kira, barang tu lah. Dan orang yang menghalalkan apa yang diharamkan, jelas-jelas rasa akidah. Sebab benda tu sebut di dalam Al-Quran. Jelas-jelas sebut dalam Al-Quran. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan, rasa akidah juga. Tengok. Kalau ni kita boleh ada dah. Belanja orang hak tak semaya. Belanja dah. Belanja sayang kita. Belanja gugu kita. Anak-anak ramai mana tak semaya. Oh ni jelas kita melakukan perkara yang mungkar. Lepas tu dia kata apabila tengok orang hak tak semaya ni, bukan kita saja yang kena marah. Seluruh makhluk yang ada atas dunia ni melaknat siapa yang tidak solat. Keluar rumah duduk bawah pokok-pokok laknat. Jumpa lembu-lembu laknat. Jumpa bewok pun laknat juga. Segala benda. Tengok. Sedangkan dia kata kalbun ukur tadi iaitu anjing gila. Anjing gila. Anjing gila ni anjing yang ikut dia kekeh orang. Jumpa orang tu nak kekeh orang ni, tu tak boleh hormati. Bermakna anjing bukan anjing ukur. Anjing hak orang pegang, hak tu kena hormati. Bermakna orang yang tidak setarah ni lebih hina daripada anjing hak orang pegang. Lebih hina. Sebab apa? Kalau masalah bab tayamum, kita tengok dia kata haram bagi minum kecuali mereka itu bertaubat. Selagi mana tidak bertaubat, tak boleh minum. Tak boleh bagi minum. Anjing yang bukan ukur, ada dahaga, boleh kita minum. Siapa lebih mulia? Walaupun anjing ukur sekalipun, khinzir sekalipun, masuk neraka ke? Menatai tak masuk neraka. Anjing, dak, lembu, segala benda. Lembu makan tanaman orang. Ke lembu masuk neraka? Lembu hak makan tanaman orang, lembu masuk neraka. Kau tuai lembu masuk neraka. Nah, maknanya binatang tidak ada syariat. Binatang tak ada syariat. Hak kena orang. Batu dia kata kita kena marah semarah-marah ni. Kadang-kadang kita pergi boleh molek ada minum air kedah, orang hak buat air tu tak semaya, molek ada kita pergi. Kita tahu kalau demo tu tak semaya,
Dak kita jangan pergi kedai dia. Dak. Jangan pergi. Sebab apa? Kerana air yang dibuat oleh dia tu air tersebut melaknat dia. Kita mulai ada kita agak. Dak, ni tidak boleh berlaku. Besarnya hak tinggal sembahyang. Dah tanggungjawab siapa? Itu tanggungjawab pemimpin yang mana hak ada kuasa. Jangan lok saja. Kalau demo lok, demo kena. Atas dunia tak apa demo nak relax. Akhirat demo tanggung. Akhirat tanggung. Tak, baru nak masuk syurga, rok kena tarik. Siapa orang yang tak semaya tarik? Sebab apa? Kerana pemimpin tersebut tidak menyuruh semaya. Sebab itulah, bab solat itu dia lebih besar. Selagi mana berakal, selagi itulah kena semaya. Sakit berat secara mana pun memang kena maya. Tengok kalau kita kata bab puasa, kalau sakit wajib puasa tak? Tak wajib. Ya, kalau bab puasa sakit wajib puasa tak? Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Taala kata kalau mu dalam keadaan sakit ataupun musafir puasa pada hari lain. Tapi semaya tak. Walaupun perang sekalipun wajib semaya lagi. Nak sakit berat dah. Selagi mana berakal, selagi tu wajib semaya. Dah tempat kita kebanyakan kalau dia sakit tak mayat dah. Sakit memang tak mayat. Tak sakit pun tak mayat. Ya, tu hak banyak berlaku. Sebab tu dia kata kita kena memarahi. Bermakna jangan pego. Ayah kena perhati molek dalam rumah. Anak tak semaya marah. Kalau ayah tak marah, ayah tanggung dosa. Tok laki bini tak semaya, tok laki tanggung dosa. Mak kena suruh anak. Saling suruh menyuruh. Dia kata sebab tu dia kata setiap seorang ni kena ada seorang hak tukar bimbing. Seorang hak tukar bimbing. Dan besarnya semaya. Boleh kata dak dalam masyarakat kita hari ni 80% hak tak semaya. Dak 80%. Boleh kata dalam rumah, setiap rumah tu wajib. Memang ada hak tak semaya. Okey. Dia kata memarahi orang yang membinasakan seperti mana memarahi orang yang membinasakan harta kita malah lebih daripada itu. Ibarat orang membinasakan harta kita. Orang curi barang kita marah tak? Orang curi barang kita marah tak? Marah. Katuk siapa mati. Tapi orang tak maya kita senyum lah. Boleh ada. Dia kata lebih daripada tu ni. Lebih daripada orang yang membinasakan harta kita. Kalau orang curi kita kakak nak kata. Orang tak maya ada kita kata apa dia kata dia tu? Tak maya. Sebab tu orang yang dia bunuh orang yang tidak solat, dia tidak kena hukum hudud, hukum kisah, dia tak kena. Dan orang yang bunuh orang yang tak semayat, dia tidak kena hukum kisah. Cuma berdosa kerana tidak ikut pemerintah. Tu je. Mana? Jangan bunuh pula apa ni. Dah tu royak hukum. Dah maknanya hukum kisah dia tak kena. Sebab apa? Kerana dia memang betul orang yang tak semayat ni boleh pera ke tak? Orang yang tak semayat ni boleh pera ke tak? Mana takutlah ke? Orang tak semaya tak boleh pera. Nabi kata kerana bunuh. Tinggal zuhur, tinggal asar, bunuh. Kalau tak semaya bunuh. Kalau kata maya tak wajib, kena wajib kita tanam kubur kafir. Tak boleh tanam kubur Islam. Kalau tanam dah kubur Islam wajib waktu hubik balik. Demo tak layak duduk dengan orang Islam. Pasal demo tidak solat. Tengok besarnya orang yang tidak solat tu. Dia kata dalam keadaan begini kita diwajibkan mengerjakan sembahyang zuhur juga kerana tidak memperolehi syarat sah sembahyang Jumaat. Kalau tak boleh nak buat sembahyang Jumaat, wajib sembahyang zuhur. Kalau tidak cukup syarat-syarat sah sembahyang Jumaat, kena sembahyang zuhur. Dia kata dan tidak berdosa meninggalkan sembahyang Jumaat dalam keadaan begini. Tak berdosa lah sebab tak cukup syarat nak sembahyang Jumaat, tak cukup 40 orang ataupun cukup salah seorang daripada tu orang yang tidak sah solat Jumaat. Ada orang dia sah sembahyang tapi tidak sah Jumaat, seperti mana orang yang musafir dia sembahyang sah tapi untuk Jumaat nak ambil dia nak gagah atas Jumaat tidak sah.
Ataupun orang puan tidak sah juga. Sebab dia tu panggil tupai saja. Keadaan begini tapi kita hendaklah bersungguh-sungguh menyuruh mereka belajar sepenuh masa siang dan malam. Dah haram bagi kita mengerjakan sembahyang Jumaat sebab tidak memperolehi bilangan 40 orang. Dia kata wajib menyuruh mereka tu belajar siang dan malam. Wajib suruh belajar siang malam. Kita siang buat gapo, malam buat gapo. Dia kata wajib menyuruh mereka itu dah belajar siang dan malam. Wajib suruh siang malam. Sebab tak erti. Tempat kita nak belajar siang malam. Hak malam pun tak mari dengar. Dah hak malam saja pun tak saya belajar. So kau tengah hari. Kau tak ada. Maknanya kalau siang dan malam hak ni nak kira berat. Hak ni wajib. Bukan kata sunat wajib lah. Hak ni wajib bagi siapa? Wajib bagi pemimpin. Wajib bagi pemerintah. Tak, contoh kampung kita ni tak ada kelas untuk tengah hari. Wajib dah buat cari siapa-siapa dah untuk buka kelas. Okey, belajar fardu ain wajib bukan sunat. Kadang-kadang kita kata tak apa. Malam ada dah kawan ngajar ke? Tu tak kira. Dia belajar dia tahap lain. Dah mustamik dia lain, belajar dia lain. Dengan gapo lain belaka. Belajar ni bermakna kita secara teliti ibarat kita mengaji Quran. Ada orang dia belajar Quran secara umum. Sore-sore dia malu. Tak belajar secara umum. Tok guru baca depan, dia pun pakai ikut belakang. Dan tok guru baca depan, mana dia ikut belakang. Boleh kata 70% ataupun 60% masih lagi tak kena. Dan 70% ataupun 60% masih lagi tidak kena. Hak kena lagu mana? Mesti kita mengadap direct. Yang mana Nabi SAW apabila didatangi malaikat Jibril AS, yang mana malaikat kata akhbirni anil iman. Dia sebut dalam hadis tu Nabi dengan malaikat Jibril ni belaga lutu. Nabi dengan malaikat Jibril itu belaga lutu. Adab secara untuk kita belajar. Gitu. Kadang-kadang kita ni ada orang dengar akut mana? Dengar akut TV. Dengar akut YouTube. Dia belajar mana? Tak belajar tapi dengar banyak. Jadi aling. Aling jetak. Aling ngeju. Bapa berahi dengar semua. Dengar mana akut YouTube. Tok guru syaitan. Dia tidak diterima hak tu. Sebab tu yang mana orang yang duduk dalam majlis ilmu yang menjadi saksi di akhirat iaitu sahabat-sahabat yang soleh yang boleh beri syafaat. Dalam ramai-ramai kita ni insya-Allah mungkin ada seorang dua hak dapat beri syafaat di akhirat. Kita dah tahu. Tapi kerana kita hadir dalam majlis ilmu di akhirat Allah Taala bagi orang-orang yang hadir itu mu tengok siapa hak saimu hadir dalam majlis ilmu dia akan beri syafaat. Walaupun kita ni mari saja dah dengar tak berapa nak faham sekalipun di akhirat kelak Allah Taala beri kepada orang yang soleh itu untuk memberi syafaat kepada sahabat-sahabat dan hak layak dia beri syafaat siapa dia. Sebab itulah kita minta supaya kita dapat syafaat. Dak kerana ada mungkin ada seorang dua di kalangan kita dak boleh bagi syafaat ataupun hak hadir belaka ni pakat nawi syafaat belaka alhamdulillah. Nah, okey. Dan ketika ini usaha tegas dalam amal ma'ruf lebih utama dan lebih baik kerana ia adalah wajib dan fardu ain ke atas orang yang berkuasa. Amal ma'ruf nahi mungkar itu dak lebih wajib. Dan dia dihukum sebagai fardu ain ke atas siapa? Ke atas pemimpin. Ke atas pemimpin bagi dia fardu ain dah mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar wajib ke atas dia. Bukan kata fardu kifayah, bukan kata sunat muakkad, bukan kata sunat dak. Dia panggil fardu ain. Mana fardu ain? Wajib ke atas individu, wajib ke atas diri dia menyuruh. Dia bukan kata pemimpin tu dak sekadar cara bak dunia, tengok rakyat tak boleh makan gi atas berah, dak tengok jalan tak punah gi beki, tengok atak cabut gi beki, bukan hak tu saja. Fardu ain.
Ada kali contoh orang buat report kita, ada hak kedai tak tutup waktu mai Jumaat, wajib kita pergi. Ya, wajib bukan sunat. Bila kata wajib, kalau tak buat dosa. Nah, kalulah siapa-siapa tahu dah. Besarnya pemimpin itu tak ada serabut nak. Tak ada orang nak. Besar. Dah, tanggungjawab sebagai pemimpin itu terlalu besar. Saidina Abu Bakar apabila dia jadi pemimpin itu kerana dipersetujui oleh sahabat-sahabat jadi pemimpin. Nak tengok Saidina Umar macam mana pemimpin Saidina Umar. Dia memimpin bukan kata bab makan minum saja, bahkan bab ibadah sekalipun dia cara lagi. Ya, kalau nak cari tempat kita mungkin payah ataupun mustahil tu. Dah, mungkin payah ataupun mustahil. Sebab apa? Sebab kalau tengok keadaan lah ni berat. Keadaan lah ni memang terlalu berat. Terlalu berat. Tak lebih-lebih lagi kita tengok. Apabila waktu maghrib, ramai lagi orang duduk kedah. Ramai ada waktu goreng. Ramai. Ben kata waktu subuh memang tak ada kedah. Duduk tidur belakang lalu subuh. Nak goreng penuh. Kadang-kadang kedah tu dekat dengan masjid dah. Orang ben tak pergi masjid. Duduk belenggok kedah. Zuhur, dengar orang bel bukan kata tak dengar. Dah kalimah hak paling besar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dah tak besar lagi. Dah kopi besar lagi, duduk kedai besar lagi. Tu sombongnya kita. Dah takaburnya kita. Dia kata daripada kita duduk beribadah sedangkan ada pihak lain yang mengatakan haram mengerjakannya. Dan kita duduk sibuk maya sunat situ maya sunat sini, tapi fardu ain kita tak buat, hukumnya haram juga. Dan ibarat kita tinggal semaya fardu kita buat hak sunat, hukumnya haram, tidak boleh. Istimewa lagi menurut pendapat yang muktamad yang difatwakan secara sepakat oleh semua ulama Syafi'i, sembahyang Jumaat itu tidak sah, maka usaha seumpama itu mesti diteruskan daripada kita memelihara pendapat yang lemah, di mana ulama bercanggah pendapat untuk menyabitkannya daripada Syafi'i, dan kebanyakan ulama tidak menyabitkannya sebagai pendapat yang sah bagi mazhab Syafi'i. Maknanya pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu mesti cukup 40 orang. Bermakna kalau tidak cukup, wajib bagi pemimpin itu dah buat perkara biarlah cukup. Kalau tak cukup atas sebab orang memang tak ada, tu lain. Ha ni tak cukup, orang ada tapi tak pergi maya Jumaat. Ha ni jadi masalah. Okey. Jika dikatakan hamba bertaklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengharuskan dengan 3 orang, atau bertaklid kepada Imam Maliki yang mengharuskan 8 orang atau 12 orang atau 20 orang, itu pun tidak sah taklidnya kerana tiada orang yang tahu hukum pada dua imam itu. Tengok. Kalau taklid pakai taklid dalam keadaan ikut dat. Dan kalau bahasa kita agak panggil taklid bodoh gitu je, tidak sah. Tak apa kita taklid mazhab Hanafi. Tak apa kita taklid mazhab Maliki. Nak taklid mesti kita kena tahu hukum taklid. Bukan pakai ikut gitu. Batu dalam kawaid dia kata tatabbu' rukhas haram. Kita mengikut satu pendapat untuk menyenangkan kita itu haram, tidak boleh. Ikut pendapat tu ikut dia. Kadang-kadang hari ni maya zuhur pakai pendapat ni. Maya asar pendapat ni. Maya gorek pendapat tu. Maya isya pendapat ni. Subuh tak maya. Nak ikut pendapat-pendapat mana boleh. Dan maknanya kita tempat kita ni memang khas khusus kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang wajib dan syaratnya, kalau dia nak ikut, dia kena tahu belakang. Kalau sembahyang Hanafi ni lagu mana cara dia, mazhab Malik lagu mana cara dia, kena tahu belakang. Bukan kata tak apa boleh, bukan dah, kena tahu belakang. Wuduk dia lagu mana kena tahu. Dan wajib mengetahui hukum dari kedua-dua imam tersebut untuk memelihara sekalian orang awam daripada bertalfik, yakni ada unsur pemalsuan pada hukum. Sedangkan orang-orang khawas
Pula tidak tahu mengenai mereka jika mazhab sendiri tidak diketahui, bagaimana seseorang boleh mengetahui mazhab orang lain pula? Mazhab kita pun ngaji tak habis. Dah, bukan tak habis, kadang-kadang tak faham. Mazhab kita sendiri kita tak faham. Tiba-tiba kita nak taklid mazhab lain. Mustahil ya kita tahu. Dah, kecuali memang dia tu asal daripada mazhab lain dah. Mari sini dia terpaksa ikut mazhab Syafi'i. Tu tak ada masalah sebab dia ngaji mazhab lain dah. Dah, okey. Meninggalkan sembahyang 5 waktu berdosa besar. Pemerintah menanggung bebanan kerja yang berat dan dosa yang besar jika rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama, lebih-lebih lagi sembahyang 5 waktu, sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat sebagaimana yang disyariatkan. Meninggalkan sembahyang adalah semungkar-mungkar benda yang mungkar, sebesar-besar dosa yang ada dan sekeji-keji benda yang haram. Tengok. Sebab tu dia kata pemerintah menanggung beban kerja yang berat dan dosa yang besar jika rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama. Ini kena atas kepala pemimpin belaka. Ini kena atas kepala pemerintah belaka. Kalau dia tahu ada demo tutup semaya, dia buat, dah tahu dia kena. Ada demo tutup puasa, dia buat, dah tahu ya, dia kena belaka. Dia tahu ada demo tutup bayar zakat, tak puasa, tak semaya, tapi dia buat, dah tahu. Dia jawab, warga apa cara hal orang? Okey, kita nak cek siapa ke semaya dia. Dah demo boleh cek dia makan kedok, boleh batu air kedok, boleh. Semaya tak okey, tak boleh nak cek. Maya tak boleh nak tanya. Dah, maknanya wajib. Sebab tu dia kata menanggung beban kerja yang berat. Kerja berat. Dah, bukan ringan ni. Dah buat gapo mesyuarat seminggu sekali, sebulan sekali mesyuarat sama, tapi masih lagi tidak menjalankan tanggungjawab. Mesyuarat sebulan sekali, 2 bulan sekali, dah seminggu sekali mesyuarat. Tapi tidak pernah mengeluarkan dah dalam mesyuarat untuk lagu mana kita nak buat biar orang kampung kita ni semaya. Lagu mana kita nak buat biar orang kampung kita ni mari maya Jumaat. Mari kat majlis ilmu. Maknanya buat perkara-perkara yang wajib. Lagu mana kita nak buat? Tak, ada tak tubik? Wallahu a'lam. Dah kita tak ajigi. Maknanya ada dah. Contoh, kita nak buat lagu mana? Ramai lagi kampung kita hotel tutup aurat ni. Ramai lagi. Dia tak tahu gitu. Dah, kalau ambil tindakan, contoh kita nak ambil tindakan juga kepada orang yang tertutup aurat. Anak kahwin ada seorang. Biar tak apa lain kali ya. Maknanya benda ni benda berat. Kalau benda berat kita tak agak pikul, kita nak tebang pikul juga. Kita ni Allah Ta'ala bagi sekadar yang kita mampu saja. Benda yang kita tidak mampu tak payah. Serupa kita juga. Dah, akad bebanan, akad berat. Baja sebik berapa kilo? 40. Gagah sebik. Ada hak gagah. Ada orang dia gagah 2 bik. Ada orang gagah 3 bik. Ada orang sebik tu pun tak agak. Tak agak nak akad. Kalau tak agak nak akad, dia akad dah. Dah. Gitulah tanggungjawab. Kalau kita rasa kita tagak, kalau kahwin ni ambil juga dosa-dosa ni kahwin kena tanggung. Dah, letak yatek. Nah, wagapo nak pergi orang tak mayat, wagapo kita nak tanggung dosa. Kena ingat tu atas kepala kita belaka tu. Dah, bukan kata atas kepala orang lain dah. Allah Ta'ala sebut, wala taziru wazratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa seseorang. Seseorang itu tidak menanggung beban seseorang. Mana kalau atas nama dia, dia hak kena tanggung. Besar dosa. Jangan main-main. Kadang-kadang kita ni nak sangat jadi pemimpin, berebut nak jadi pemimpin. Bila berebut kadang-kadang suruh orang undi kita nak jadi pemimpin ni. Lah ni kalau jadi pemimpin lah ni ibarat kita tepuh tiket neraka. Kalau kita tak buat tanggungjawab, nak suruh orang semaya, nak suruh orang tutup aurat, kita tak kalau kita masih lagi nak jadi pemimpin, bermakna kita tepuh tiket neraka. Bermakna kita minta dosa besar. Bapa kita tak layak.
Batu dia sebut di dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala menawarkan amanah-amanah itu kepada bukit-bukit, nescaya bukit-bukit kata dia tak sih. Dia tak sih tanggung amanah. Sehinggalah datangnya manusia itu berani menanggungkan amanah tersebut. Sedangkan manusia itu berada dalam keadaan jahil, berada dalam keadaan bodoh, Allah Ta'ala sebut. Ya, benda lain tak sih. Tapi kita berani. Nah, maknanya kalau ayah, cara ayah. Kalau tuk laki, cara tuk laki. Kalau pemimpin, cara pemimpin. Sebab setiap kita itu adalah pemimpin. Okey. Dia kata sembahyang berjemaah dan sembahyang Jumaat sebagaimana yang disyariatkan. Sembahyang Jumaat pun kena suruh juga. Dah, sembahyang Jumaat kena suruh juga. Kalau contoh pakak, dah, dia buat sepakat pemimpin pakak, dah, dengan orang kampung pakak lagu mana? Masuk waktu solat tutup kedai. Berani ke tak? Masuk waktu solat tutup kedai. Dah, waktu subuh memang tak buka lagi kedai, duduk tidur belakang lagi. Dah, waktu zuhur buka kedai, dengan waktu azan tutup dah. Kalau tak saya tutup tak apa, tinggal je pergi sembahyang. Lillahi ta'ala, orang curi-curi. Dah, kita ni bimbang kau orang curi lagi daripada sembahyang kita. Dah. Dan masuk waktu asar tutup kedai, masuk waktu gharib tutup kedai. Masuk waktu isya tutup kedai. Tak ada apa perancangan gitu. Lepas tu dia kata, oh doa lalu, siapa nak tutup kedai? Dia kata gitu pula. Dia tak tahu tanggungjawab tu besar. Tak tahu tanggungjawab tu besar. Kalau dia tahu, tak usah. Kalau Allah Ta'ala dah memperlihatkan, membuka kasyaf seseorang itu betapa besarnya dan dosa orang yang tidak menyuruh orang solat, nescaya tak ada seorang pun nak jadi pemimpin. Besar tanggungjawab. Okay. Dan dikata meninggalkan sembahyang adalah semungkar-mungkar benda yang mungkar. Semungkar-mungkar benda yang mungkar. Sebesar-besar dosa yang ada dan sekeji-keji benda yang haram. Benda lain haram dah, tinggal sembahyang lagi besar. Sebab apa? Kerana perbuatan yang haram itu dimulai dengan orang yang tidak salat. Batu Allah Ta'ala kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Kalau dia tak sembahyang, dia buat perkara yang lebih keji daripada perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar daripada perkara yang mungkar. Sebesar-besar perkara yang mungkar. Kalau tak sembahyang, tengok. Dan maknanya keji. Kalau dia sembahyang, insya-Allah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Kalau dia sembahyang, insya-Allah dia tak buat dah perkara keji dan mungkar. Tengok tempat kita, kebanyakan hak curi. Dah, orang hak mayat ke hak tak mayat? Hak tak mayat banyak curi. Hak mayat pun ada juga curi. Dah, tapi dah nampak lagi. Ada. Bapa kerana sembahyang dia itu tidak diterima. Sembahyang dia itu tidak betul-betul kerana Allah. Ada juga. Dah, sembahyang buat benda jahat lagi. Ada. Sebab apa? Sebab sembahyang itu dia tidak buat dalam keadaan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang beriman yang mana solat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Maknanya kalau buat lagi perkara mungkar, tak masih lagi solat itu tidak diterima ataupun tidak buat dalam keadaan khusyuk. Dah lagu mana? Jaga sembahyang. Jaga sembahyang, buat semua walaupun dalam keadaan malah. Lebih-lebih lagi anak muda tempat kita. Dah paksa suruh sembahyang. Biar dia sembahyang dalam keadaan malas sekalipun, biar paksa suruh sembahyang. Dan sekurang-kurangnya dia buat dah hak syariat. Hak hakikat sama ada Allah terima tak terima tu nombor 2. Sekurang-kurangnya hak syariat dia buat dulu. Okey. Dan yang seterusnya, orang yang meninggalkan sembahyang menjadi kafir. Beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan orang yang meninggalkan sembahyang. Antaranya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Maksudnya janji yang berlaku antara kita dengan mereka ialah sembahyang.
Sesiapa yang meninggalkannya, iaitu meninggalkan sembahyang, maka kafirlah ia. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim. Ini hadis yang mengatakan orang yang meninggalkan solat itu kafir. Dan hadis yang kedua yang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kufurlah ia secara nyata. Kalau tinggal semaya dengan sebab yang munasabah, dengan sebab musabab, dia kata nescaya kufurlah ia, kafir ia tak semaya. Ni bukan kita kata dalam kitab kata. Lagi demo kata, demo tu ngajak kafir orang macam. Dia tahu kena kafir ke lembu. Dah, maknanya dia sebut jelas. Orang yang meninggalkan solat itu, dia kata kufurlah ia dengan nyata. Sebab tu dia kata kafara jiharan. Bukan dia kata kafir saja. Jiharan maknanya jelas. Kafir secara jelas. Ini bahaya. Cuma di sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, perbezaan orang yang meninggalkan solat dengan keadaan menafikan solat, meninggalkan solat dengan keadaan mengatakan solat tu wajib. Dia lain situ. Kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan solat dan mengatakan solat itu tidak wajib, kafir. Orang yang meninggalkan solat mengatakan solat itu wajib, tapi dia malah wajib bunuh. Kedua-duanya wajib bunuh. Hak tadi wajib bunuh juga. Kafir dah, kena bunuh tanah kubur kafir. Hak ni tinggal semaya wajib bunuh tanah kubur Islam. Sebab dia kata mayat itu wajib, cuma dia malah. Sebab tu dalam bab hukum di dalam Al-Quran, apabila ada dalil qat'i, dalil qat'i ini mesti daripada Quran dan hadis. Dia panggil dalil qat'i. Apabila kita menafikan salah satu hukum daripada Al-Quran, kafir lalu. Tak boleh nafi. Ataupun kita rasa tidak setuju. Tak setuju yang mana Al-Quran kata gitu gini, kita kata mana boleh gitu, kafir lalu. Jangan main-main. Tolak satu huruf, bukan kata hukum, satu huruf daripada Al-Quran kafir. Alif, lam, mim. Kita kata tak berapa comel, tak alif. Tak urut lain ya, kafir lalu. Apatah lagi menafikan hukum-hukum. Segala hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada Nabi itu bukan kepada perkataan Nabi. Maknanya daripada Allah. Kalamullah. Nak pegang pun kena ada mayat. La yamassu illal mutahharun. Tidak boleh sentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Nah, itu besarnya Al-Quran. Batu kalau dalam hukum Al-Quran kita rasa tak kenal, rasa tak berapa comel, rasa akidah. Jangan main-main. Contohlah, ada sebagai orang puan, bapa orang lelaki ni boleh, dan dua bahagia orang puan boleh so, dah aci lah gitu. Jangan main-main. Bak harta pusaka. Dia kata gitu, mana aci aku jaga ayah. Daripada dulu aku hak jaga ayah, hak puan jaga ayah. Hak lelaki tak jaga ayah. Dia kata gitu. Mana boleh hak gitu. Tu jaga-jaga tu. Bahaya, boleh rosak akidah. Jangan main-main bab hukum. Kalau kita mempersendakan hukum Allah, hak tu bahaya. Boleh rosak akidah. Kalau kita kata tak berapa comel, tak kena, Allah Ta'ala kata orang curi kena kerak tangan, kita kata kalau kena kerak tangan, sia dia. Kalau gitu baik kita biar kerja kafir lalu. Tidak boleh. Hukum Allah jangan main-main. Sebab tu apabila Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana ibarat Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di atas bukit, yang mana bukit itu dalam keadaan tunduk. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila letak ayat Quran di atas bukit, nescaya bukit itu jadi tergelar tunduk. Kerana apa? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Ni kita manusia sombong. Letak ayat Quran atas bukit, bukit jadi tunduk. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tengok. Maknanya siapa setara tu bukit. Dah kita ni
Quran pun malas baca. Quran pun malas belajar. Ramai mana tempat kita hari ni tak belajar Quran. Ramai mana mati dalam keadaan jahil. Mati dalam keadaan tidak belajar Al-Quran. Mati dalam keadaan tidak mengenal Al-Quran. Mati dalam keadaan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ramai mana tempat kita? Terlalu ramai. Apabila ditanya wama imamuka, kita nak jawab apa? Al-Quran kita tidak pernah sentuh. Al-Quran kita tak saya belajar. Lah ni tengok. Dulu payah nak cari orang hak berumur, orang tua-tua duk main telefon. Lah ni ramai. Dalam sejik bawa lagi. Sejik bawa lagi. Kadang-kadang tinggal telefon pusing balik. Kena bawanya telefon. Kalau tinggal Quran pusing balik tak? Tak mampu, mama tak pusing. Kalau telefon tu bik sampai renak tu, tinggal telefon pusing balik tak? Pusing. Kalau Quran agak tak pusing balik dah. Bini besar dah, tak bawa Quran ke? Tak apa, baca karya. Kalau tinggal telefon, supaya tinggal nyawa dah. Tinggal bini, tak ada masalah lagi. Tinggal telefon tak boleh. Tu Yahudi. Cara Yahudi nak merasukkan kita sesat. Dia tak akan reda dengan kehidupan kita lagu mana dia nak buat. Kita ni sesat. Dulu rajin juga pergi Quran. Duduk ngaji, pergi Quran pagi hari. Lah ni duduk kumpul ramai-ramai, duduk tanya go tu. Duduk tengok dalam YouTube, tengok go tu, tengok go ni macam-macam. Sebab apa? Otak kita kena basuh ke Yahudi dah. Dalam keadaan kita tidak sedar, kita membuat perkara yang diajar oleh Yahudi. Yahudi ni kita kena tahu dan kena ingat bahawasanya Yahudi tidak reda dengan kehidupan kita. Yahudi ni memang tak akan suka dengan orang Islam. Jangan mengatakan Yahudi itu baik, jangan. Sehingga Allah Ta'ala kata, ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa? Iaitu Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang sesat, Nasara. Sebab apa Allah Ta'ala mengatakan Yahudi? Kerana Yahudi itu lebih jahat, lebih dahsyat daripada Nasara. Itu Yahudi. Tapi kita habis lah ni, pakai ikut belakang. Pakai ikut lah. Kadang-kadang anak tu ajar ayah. Ayah pakai telefon ni pula mudah. Dulu ayah bunyi telefon tetek tu je. Tak bunyi mesej pergi akak hello. Tak reti. Lah ni gak duk main tanya-tanya tu. Orang begorik duk tengok kogor tu. Begorik duk tengok kogor tu lagi. Dan benda itulah menyebabkan kita menjauhkan daripada saudara kita. Kita tengok dulu orang tak pakai telefon. Rumah anak beranak dulu-dulu pergi ziarah tak? Sakit pergi. Lah ni anak-anak kadang-kadang sepupu pun tak kenal. Sepupu tak kenal. Pak dara diri tak kenal dah. Bila pergi rumah mak dara, pergi rumah pak dara, duk main gapo ramai-ramai. Duk main telefon. Bukan kerana nak bersilaturahim dah. Kita nampak bersilaturahim tapi dah. Dulu kata dah. Contoh, makan gula mana telefon tak ada, siapa molek ada. Silaturahim kuat. Lah ni kadang-kadang jiran sebelah sakit tak pergi ziarah. Ramai ada. Jiran sakit tak pergi ziarah. Lepas tu tahu-tahu mati. Mati masuk dalam grup WhatsApp. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakat ayat gitu belakang. Ziarah tak sih. Dah. Hak inilah yang mana yang merosakkan akidah kita, merosakkan fikiran kita tanpa kita sedar. Kita tak sedar. Kita rasa sedar. Dan kita merasakan diri kita baik sama, betul sama. Setan ni kalau dia toleh nak buat kita menjadi sesat, dia akan membuatkan kita menjadi rasa lebih baik daripada orang. Kita rasa kita lebih daripada orang yang belakang. Sedap. Itu setan. Sebab tu kena berhati-hati. Dan janganlah kehidupan kita itu terlalu lara. Sehingga Allah Ta'ala kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dah berapa banyak mu nak lala dengan harta benda, mu nak lala dengan anak pinak mu. Bila mu tak lala, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dihantar ke lubang kubur. Siapa lubang kubur tak lala dah kita. Kau lala lagi. Lala lagi berat. Dah, maknanya sehingga kita ni, lala kita, lara kita ni, sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dihantar ke lubang kubur. Sehingga kamu dihantar ke lubang kubur. Sebab itulah memang kehidupan kita ni sentiasalah mesti ada modal. Dan lebih-lebih lagi kita ni kalau tak pandai baca Al-Quran belajar.
Jangan malu, jangan takabur. Malu takabur tu sifat yang mana kita tidak akan dapat ilmu. Malu dan takabur itu adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi takabur. Allah Ta'ala marah. Takabur ni Tuhan dah boleh. Dan wahwal mutakabbirin. Dan Allah Ta'ala itu bertakabur. Sifat Allah Ta'ala tak apa. Tapi atas manusia tak boleh. Dan sebab itulah kita sebagai manusia sentiasa ikut segala apa yang diperintah oleh Allah. Dan jangan tinggal walaupun sikit sekalipun. Lebih-lebih lagi kita kena ingat kita mati belakang. Kau siapa yang tak mati? Ada yang tak mati sini? Mati belakang. Tahu mati belakang, cuma tak tahu bila. Tahu mati belakang, cuma tak tahu bila. Kadang-kadang batu apabila datangnya ajal, Allah Ta'ala tidak memperlambatkan dan tidak mempercepatkan walaupun sekejap sekalipun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mari ajal, Allah Ta'ala tak lambat sikit, tak cepat sikit, kata mati. Kadang-kadang ada orang mati tengok sujud. Di Johor dan marian dulu. Mati selepas sujud. Selepas salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gebah. Dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak tahu dalam keadaan lagu mana. Kita tak tahu dalam keadaan lagu mana. Minta-minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Takut mati dalam keadaan kita tengah buat maksiat, tengah murka, tak mati dalam keadaan tengah dimarah oleh Allah, mati. Sebab tu kehidupan kita ni sentiasa kena buat baik. Bila buat jahat ikuti dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'ah hasanah tamuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ikutilah kejahatan yang kamu buat itu dengan kebaikan. Kalau kita buat salah, kita ada ngupak ke orang, pergi sedekah. Kalau kita ada nak marah ke orang, cepat-cepat buat baik. Sedekah ke orang tu, tolong orang tu. Contoh, kalau kita ngupak ke orang, kita pun pergi sedekah. Cari masjid sedekah. Agak-agak kita nak ngupak dah. Setiap kali ngupak 10 riyal. Dah sehari berapa orang kita bahas? Sehari 100 riyal. Kena sebulan 3,000. Agak-agak nak ngupak dah. Dan dah ngupak saja kita aneng dah. Dan sebab tu Imam Nawawi menyebut apabila kita melakukan perkara yang mungkar, perkara yang jahat, disunatkan kita bersedekah supaya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi tempat kita tak buat. Maknanya gitulah okey. Dan yang seterusnya, man taraka salah faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesiapa yang meninggalkan sembahyang maka terlepaslah daripadanya janji Allah dan janji Rasulnya. Wallahu alam. Situlah. Isara. Yang pertama, hukum cabut rupuk atas kubur. Dan hukum cabut rupuk atas kubur dia tengok beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ada kalanya rupuk itu ditanam ataupun pokok yang ditanam. Contoh, apabila seseorang mati, dia pun anak dia pun tanam pokok atas kubur. Dan bila tanam atas pokok atas kubur, orang ni pula mati. Bila mati, dia pun dia ambil pokok tersebut. Dia ambil pokok tersebut, dia tak minta izin. Sama ada minta izin dengan anak. Kata ulama, izin tu tidak boleh kerana pokok itu hak si mati. Jadi tidak boleh kita ambil. Situ haram hukum dia. Dan dia sebut di dalam kitab I'anah Talibin, dia kata tengok beberapa keadaan. Kalau pokok itu terlalu besar, boleh. Terlalu banyak, boleh. Sebab apa? Kerana apabila kita mengambil pokok tu seperti mana kita memutuskan pahala seseorang. Kerana pokok-pokok itu berzikir. Nak agak kita berzikir malah, agak ke pokok. Nak agak kita berzikir malah, agak ke pokok. Dan kalau rupuk ni ada hak biasa rupuk ni kebiasaan dia tumbuh sendiri. Ada orang tanam rupuk. Ada rupuk lembu. Hak ni hak jadi masalah tempat kita ni. Ramai kita tanam rupuk lembu kubur. Betul tak? Minta izin siapa? Tanah siapa? Bila orang lain ambil, demo pun marah. Demo mari ambil rupuk aku hak tanah, demo ambil.
Apa tak tanah atas tanah lemo? Ini jadi masalah. Kalau dia tanah di atas kawasan wakaf, hukumnya tidak boleh. Siapa hak mengharuskan? Hak wakaf ni hak siapa? Hak wakaf hak keseluruhan. Tanah tersebut diwakaf untuk perkuburan. Nak buat masjid, wajib orang buat masjid, tidak boleh. Kalau wakaf atas nama kubur, tak boleh buat masjid. Sebab wakaf atas tanah kubur. Dah kita tanah rumput lembu apa? Ini jadi masalah. Ramai dah. Ramai. Bila kata gitu marah. No, ini masalah hukum. Dan mau nak marah kau tu mana hukum? Ibarat contoh hak masjid. Air wakaf untuk ambil air semaya. Kita pun ambil paip, ulur di paip ulur di apa ni? Ulur wayar getah di paip, kita buat basuh kereta boleh tak? Boleh buat gitu? Berapa tak boleh? Air itu wakaf untuk buat ambil air semaya mandi saja. Dia mau buat basuh kereta, bukan karawah sini. Dah. Masalah gitu lah. Begitulah juga hak rumput tadi. Bila rumput tu tumbuh sendiri dan terlalu banyak menyebabkan kubur-kubur tadi tak nampak, harus kita kerak. Jangan racun. Kerak. Racun ni bermakna kita mematikan. Kerak ni dia boleh tumbuh balik. Kadang-kadang memelah racun tu akan tumbuh balik. Sebab tu fatwa ulama Saudi mengatakan hukumnya tak ada gapo satu, maknanya harus. Tapi kita ambil kepada hukum yang lebih berhati-hati. Maknanya hukum berhati-hati. Kalau kita nak tanam juga atas kubur ayah kita, contoh ambillah pokok rumah. Pokok getah banyak sawit banyak tanam. Dah ada masalah. Kita maknanya tanamlah pokok, maknanya biar daun tu banyak supaya dapat syafaat kepada si mati. Pokok-pokok tersebut hidup. Dalil dia Nabi SAW apabila lalu sebuah kubur dan dia mendengar kubur tersebut minta tolong, nangis. Nabi SAW berdoa dan Nabi ambil pelepah taman, Nabi letak. Nabi kata selagi mana dia berwarna hijau, maknanya tidak mampu, lagi itulah dia berzikir kepada Allah. Maknanya sebaik-banyak kalulah. Contoh kita nak buat gotong royong, bersih kubur. Kalau pokok tu besar lajak, tak ada masalah. Kalau pokok tu baru kecek, kita pun pergi kerak juga. Ataupun hak mati tu musuh kita lama dah, kita bercidi dia. Ini kubur Yusuf ni kata. Musuh aku itu. Dia pun pergi repih. Tak sebi pokok zikir. Dah tu tidak boleh, haram. Okey. Dan yang kedua, hukum buat tahlil guna duit arwah tanpa buat tarikah. Okey, tahlil ni boleh tak pakai duit si mati. Okey, apabila si mati meninggalkan harta, dia dua. Yang pertama, wajib bayar hutang. Yang kedua, selepas bayar hutang, dia kembali kepada harta waris. Maknanya, contoh, yang pertama bila mati, kita kena tengok hutang ni ada dua. Sama ada hutang dengan manusia ataupun dengan Allah. Dengan Allah bayar fidyah, haji, tu panggil hutang tu. Contoh dia mati, masa dia mati, sebelum dia mati dia tinggal harta tu memang cukup untuk buat haji. Wajib dia upah haji. Kalau tak cukup, tak wajib upah haji. Contoh dia mati, tengok duit, duit ni cukup untuk upah haji. Wajib dia upah haji. Kalau tak cukup, tak wajib. Dan yang kedua, hak orang wajib lesar belakang dulu. Dan selebihnya, hak tu baru bagi kepada anak bini, hak layak terima. Boleh ke tak ambil duit tersebut buat tahlil, buat makan? Adakah anak-anak tadi terima, setuju ke tak? Sebaiknya jangan. Sebab harta si mati itu untuk ahli-ahli waris. Contoh 10 orang ni ada adik-beradik 10 orang. 9 orang setuju belaka ambil duit tu. Seorang je tak setuju, menang seorang. Dan menang seorang lagi. Ayah wasiat harta ni kalau ayah jilat cok bagi sama rata. Dan ni cok tupu lagi tak boleh jilat. Dah. Kalau ayah mati, duit bagi sama rata, ayah wasiat. Bila mati ayah, duit tersebut tidak boleh bagi sama rata, wasiat tersebut tidak sah kerana melanggar perintah syarak. Faham tak? Kerana melanggar perintah syarak. Syarak suruh bagi ni sekian, bukan ikut wasiat. Kerana wasiat itu sunat saja. Faham tak? Maknanya kalau dia nak ambil atas persetujuan, tak ada masalah. Sebaik-baiknya jangan. Sebaik-baiknya
guna harta sendiri. Kita kena buat tahlil pada ayah. Okey. Kita diberi amanah tanggungjawab tapi tidak menjalankan tugas dengan baik, macam mana untuk masalah ini? Tapi alang ambil setiap bulan haram. Mudah. Dah kita tak kerja, makan gaji. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Mana pakat takut belakang. Masalah haram jelas haram. Sebab tu Nabi kata al-halalul bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Haram tu jelas, halal tu jelas. Jadi antara haram dan halal itu ada perkara yang samar. Sekarang ni demo tak jalan tugas, demo tak jalan amanah, demo ambil gaji, ambil upah. Boleh ke tak? Dah jawab dah tu. Kau boleh? Boleh, mana boleh? Dah, kalau demo takut jawab, kita jawab tak boleh, haram. Dah, mudah. Dah demo tak kerja, demo nak ambil, boleh ke tak? Dah, sebab apa demo tak contoh? Orang yang tidak bekerja boleh gaji tak? Contoh, ada dua syarikat. Kita ni tak kerja, kita pergi syarikat tu, mana gaji kita? Boleh tak? Mungkin makan napa aku. Dah demo tak kerja, mari minta gaji sini. Mana boleh? Dah, ataupun dia tak pergi kerja, demo pergi minta gaji juga. Boleh tak? Tak boleh. Tak pergi kerja sebulan, cukup bulan pergi minta gaji. Mana boleh? Itu maknanya duit tersebut haram, jelas-jelas haram. Sebab apa? Setiap pemimpin ni dia wajib jalankan amanah apa yang diamanahkan. Amanah kita dengan amanah Nabi lain. Nabinya terlalu amanah, perkara makruh tak buat. Perkara makruh tak buat. Tidak pernah buat perkara yang makruh. Tak amanah Nabi. Maknanya tanggungjawab tu semua Nabi jalankan. Dan sehingga pernah berlaku apabila Nabi bagi harta ghanimah, ada seorang ni daripada Yahudi. Dia kata, "Ya Muhammad, idil." Wahai Muhammad, berlakulah adil. Nah, jadi pada masa tersebut Saidina Umar ni ada. Saidina Umar ni nak marah. Apa kata gitu? Nabi kata, aku ni seadil-adil makhluk. Adakah aku ni lagi tidak adil? Maknanya ada dah hak jenis hak perangai auduh masa tu. Hak tu hak bagi Nabi. Tapi kita tempat kita rasa adil tapi masih lagi tak adil. Kita ni rasa adil dah masih lagi tidak adil. Kita adil. Dah rasa adil macam kita. Tapi tak adil. Sebab itulah maknanya setiap tanggungjawab yang diberikan kita wajib jalankan. Gapo tugas tanggungjawab kita? Kita kena buat. Bukan sekadar tanggungjawab itu yang diperintahkan oleh manusia saja. Bahkan tanggungjawab itu yang diperintahkan oleh Allah itu lebih utama daripada perintah manusia. Batu apabila kita kata di Jabi itu, nah, bila kita kata gitu, direct pakai direct dua orang tak jawab tak. Betul. Bagi biru agama seorang, bagi tu bagi apa? Mari jumpa kata tak. Dah apa? Tak berani. Dah betul. Kalau tak berani, buat gapo dak kita nak tanggung rasa? Benda tu atas kepala kita belaka. Dah, benda tu atas kepala kita belaka. Ibarat orang ajak kita curi, kita nak pergi. Orang ajak kita curi, kita nak pergi. Dah pergi, tahu dah berdosa, tahu dah tak boleh. Okey. Wallahu a'lam. Ada dah abah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata wa ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ta'wil Qur'an. Allahumma aghnina bi'ilmi wa dhibna akrimna bittaqwa jamna bil 'afiyah. Ya rabbana anta ilahuna nabika jahil wa anta rizqana 'ilman nafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.